Ada orang telefon kita, kata entah duk cakap benda kecil-kecil, bak nak betul semayang betul apa, nu bak merintah nu besar. Kata takkan merintah besar dah semayang. Saya nak jawab bab ni pasal ada duk kata. Saya nak tanya, takkan merintah besar dah semayang? Merintah bukan semua orang merintah. Saya bukan memerintah, tuan-tuan tak merintah, tapi kita kena semayang, kita kena solat. Anak kita 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun balik, dia tak merintah negeri, tapi dia kena solat. Menerangkan tentang solat lebih penting daripada terang tentang pemerintahan. Bukan semua orang terlibat dengan pemerintahan. Rakyat Amerika tak dapat kuasa untuk merintah. Rakyat Thailand tak dapat kuasa untuk merintah. Orang Islam di England tak dapat kuasa untuk merintah, tapi mereka kena sembahyang, mereka kena salat. Duduk di pulau mana pun dia kena salat. Salat lebih penting daripada pemerintahan. Bukan saya kata pemerintahan tak penting, tapi salat lebih penting. Ada orang berhabak saya, apalah nak sentuh benda-benda tentang sembahyang, cara sembahyang. Nu merintah nu benda yang penting. Lain agama hang bawa. Masa Nabi duduk Mekah, orang salat, Nabi tak ada kuasa. Sahabat duduk di Habasyah, sahabat tak merintah, tapi sahabat salat. Kalau kita cakap tentang pemerintahan, takkan berapa kerat manusia nak jadi pemerintah. Tapi salat semua orang terlibat. Adalah orang hantar, dia kata, kalau Mufti Perlis berani cakap pasal politik lah. Cakap pasal politik pada orang politik lah. Takkan nak pergi habak. Ni, dengar semua ni, saya nak nasihat orang politik lah. Tolong-tolong rakam. Tak ada faedah. Biar orang politik lah tahu kita nasihat kat dia ke tidak. Biar orang politik lah, takkan nak pergi habak. Tuan-tuan sekalian, inilah nasihat saya yang saya rakamkan di hadapan orang politik. Tak ada faedah. Nabi kata, man arada an yansaha za sultanin fala yubdi alaniyatan falyakhlu bihi wal yakhlu bi yadihi fa in qabila minhu fadhak wa in lam yaqbal qad adda alladhi ma alayh. Riwayat oleh Ibnu Sunni, Ibnu Abi Asim. Sesiapa yang ingin menasihati mereka yang mempunyai kuasa, maka janganlah ia berterang-terangan, bersendirianlah dengannya dan peganglah tangannya. Jika ia terima, maka itu baik. Jika dia tak terima, kita telah tunaikan tanggungjawab kita. Bini kita sendiri, kalau orang tegur kita di hadapan bini kita tegur kita, abang ni depan anak-anak dia, hang pun kalau nak tegur aku, janganlah depan anak-anak. Tu kita dengan anak-anak ya. Tu imam pun, kalau orang kata tu imam ni mayang baca macam mana tu tak sedap, marah dia. Awak tak lihat abang pelan-pelan tak? Marah tu imam. Orang berkuasa, ego dia lebih tinggi. Ego ni pakai ada belaka. Kalau boleh benda baik kita habaq terang-terang tu, pakai tak terima dah dia. Kita sendiri pun, awak hang pasal apa aku dah dengar hang jajah satu kampung, hang mai kata kat aku, awak hang tak boleh mai, hang duk kawan dengan aku lama, tak boleh mai habaq kat aku kah? Dah, aku nak suruh dia ubah hang. Awak hang tak boleh. Begitulah manusia ego. Nabi SAW faham hakikat ni. Lebih faham lagi pada orang politik, lebih faham lagi pada saya. Alhamdulillah, kita tidak berpihak kepada sesiapa pun dalam isu ni, tetapi kita menunaikan sunnah Rasul. Bila-bila kita menasihati manusia, ada caranya. Ada caranya.
Bukan bererti bila kita, bahkan saya kadang-kadang sebahagian benda yang tak disebut oleh orang lain saya sebut dalam kuliah-kuliah pun. Bahawa setiap pemerintah ditanya oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak ada pemerintah yang boleh menipu rakyatnya. Itulah perkara umum yang diketahui oleh semua. Namun apabila nak menasihati satu perkara yang terperinci, ia disebut dengan cara yang baik, kepada kerana baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang memerintahkan demikian. Kalau hari itu Nabi kata, siapa nak nasihatkan pemerintah pi tengah laman balas betul-betul, saya insya-Allah orang yang awal buat. Apa saya takut? Sama ada kita perlahan ataupun kita kuat, kita tak takut, alhamdulillah. Tetapi menunaikan satu perkara berdasarkan kepada sunnah adalah tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam.